Mana yang sedap? Air ke temikai? Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Faizal Yusof di sini dalam program Minda Akhirat di YouTube. Kan kita nak buat satu gerakan untuk ajak semua orang yang di luar sana untuk sama-sama berminda akhirat. Okey tak? Minda akhirat bagus apa? Kan minda akhirat ni kalau kita berfikir tentang akhirat lebih bagus daripada kita sibuk berfikir tentang dunia. Kenapa? Sebab perjalanan kita menuju ke akhirat. Kan, lepas tu kita akan hidup kat akhirat tu lama, buat selama-lamanya. Dunia ni pendeknya, dunia ni tempat main-main, akhirat juga yang kekal abadi. Kan? Jadi jom kita mulakan dengan topik yang seterusnya. Kalau sebelum ni Efai dah terangkan tentang masa, tentang kepentingan masa, kan, masa kita yang hidup kita yang pendek kan. Jadi kita kena faham lah yang masa ni kita boleh tukar kepada ibadah dan apa juga yang kita buat. Kan, masa ni kita boleh tukar kepada silaturahim, masa kita boleh tukar kepada ilmu, masa kita boleh tukar kepada duit dan sebagainya. Lalu terpulanglah pada diri masing-masing nak tukarkan masa tu pada apa produktiviti kan. Yang pastinya jangan duduk dalam bilik air lama-lama, jangan duduk dalam jamban lama-lama, buang masa. Alright, baiklah. So hari ni kita cerita siapa? Kita cerita tentang kehidupan dekat bumi ni. Apakah elemen-elemen yang ada? Kalau kita lihat tuan-tuan kan, ada dua je kan. Kalau kita lihat ada pencipta dan dicipta. Yang mencipta tu Allah satu-satunya. Sebagai seorang Islam, sebagai seorang Melayu, beragama Islam, kita percaya pada Allah kan. Mana-mana orang Islam percaya pada Allah kan. Itu rukun iman yang pertama. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Kaya kan. Allah tu dalam hal ni saya tak nak cerita panjang-panjang pasal Allah Ta'ala. Sebab kita semua tahu dan penuh yakin yang Allah tu lah segala-galanya yang memberikan kita semua nikmat-nikmat tidak terhitung di langit dan di bumi ini. Dan dia lah segala-galanya. Kita beruntung jadi hamba kepada Tuhan yang Maha Kaya kan, yang memiliki segala-galanya di langit dan di bumi ini kan. Tapi dalam kes ni, dalam cerita ini, dan video ini, dan siri ini, Efan nak cerita pasal apa? Nak cerita tentang makhluk iaitu makhluk yang dicipta Allah Ta'ala di langit dan di bumi. Semua makhluk-makhluk yang ada dekat muka bumi ni kan. Dalam hal ni Efan bagikan dia kepada tiga kelompok. Empatlah empat. Sebenarnya tiga kelompok tapi dia jadi empat kan. Empat kelompok. Kelompok yang pertama adalah Allah cipta manusia, jin, malaikat dan lain-lain. Kan, itu kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua, Allah cipta semua yang ada kat muka bumi ni lah. Semua yang ada kat langit sana. Ada planet, daripada planet galaksi Bima Sakti, kita turun ke bawah, kita ada angkasa, turun bawah kita ada matahari, kita ada bulan, kita turun bawah lagi kita ada angin, kita ada udara, kita ada ribut tafan, kita ada hujan, kita turun bawah lagi kita ada gunung ganang kan, kita ada pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan, ke bawah lagi kita ada haiwan-haiwan dan binatang, kemudian kita ada galian, bahan mentah dan segalanya kan. Kita ada bakteria, kuman, serangga dan benda-benda yang kita tak nampak kan. Kemudian dekat atas muka bumi ni kan, manusia menciptalah sesuatu daripada ciptaan tu tadi kan. Daripada gunung tu manusia cipta rokok, daripada gunung tu manusia cipta kereta, manusia cipta jam, cipta handbag, cipta kerusi, cipta meja, lampu dan segalanya kan. Itu ciptaannya, kelompok yang ketiga. Kemudian akhir sekali adalah kelompok yang keempat. Kelompok yang keempat adalah kelompok yang kita tak nampak tuan-tuan, tapi ia berada di situ kan. Apa dia? Emosi tuan-tuan, perasaan. Betul tak? Emosi dan perasaan juga Allah cipta. Kalau kita tengok balik kan, contohnya bosan ke, stres ke, kecewa ke, merana ke, derita ke, sengsara ke, ataupun cinta ke, kasih sayang ke, sombong ke, riak ke, sangka baik ke, semua Allah cipta. Semua emosi-emosi, semua perasaan tu Allah cipta. Dan Allah juga cipta mati tuan-tuan. Kalau Allah tidak cipta mati kan, tak ada siapa-siapa yang akan mati kat muka bumi ni. Sebab tu mati tak wujud ke akhirat nanti. Kenapa mati tak wujud ke akhirat? Pasal apa ke akhirat? Mana ada orang mati lagi kan. Allah cipta masa kat muka bumi ni, tapi Allah tak cipta masa dekat akhirat. Dah hidup selama-lamanya kan. Ada pula takkan nak tengok sekarang jam berapa, tak payah tengok jam berapa, dah hidup selama-lamanya. Betul tak? Kan, itu cerita dia. Jadi kalau kita tengok kat sini kan, Allah cipta penyakit kan. Kalau Allah tidak cipta penyakit kan, tak ada siapa yang akan sakit kat muka bumi ni. Setuju? Itu cerita dia tuan-tuan. Jadi kita buat analisis lah tentang semua benda ni. So Irfan nak cerita tentang bosan sebagai contoh. Makhluk bosan. Bayangkanlah kita ambil makhluk bosan tu sendiri kan. Kalau Allah tidak cipta makhluk bosan kan, mana ada orang akan bosan kat dunia ni? Tak ada siapa. Tuan-tuan puan, bosan ke? Jawapan dia, bosan tu apa? Sebab Allah tak cipta
Kan? Jadi kalau tak ada makhluk bosan, tak ada siapa yang akan bosan. Disebabkan Allah cipta makhluk bosan ni, makhluk stres ni kan. Jadi apa jadi? Jadi manusia buatlah macam-macam benda. Buat manusia pergi bungee jumping lah, pergi karaoke lah, pergi cari perempuan lah, pergi cari arak lah, pergi cari dadah lah, pergi cari air ketum lah sebagainya kan, untuk menghilangkan bosan. Pergi melancong lah dan sebagainya untuk menghilangkan stres. Tapi dah melancong pergi Switzerland, tengok pemandangan cantik pun masih stres kat dalam hati. Teringat yang duk bergaduh dengan lelaki bini. Kan? Teringat kerja tak siap, teringat hutang tak bayar, teringat macam-macam. Betul tak? Betul. Datang stres, datang tension dan sebagainya. Sebenarnya tuan-tuan sebagai makhluk agama yang beragama Islam kan, manusia khalifah dan bumi ini kan, senang cerita tuan-tuan, makhluk bosan tu boleh diatasi dengan mudah. Apa dia, macam mana atasi dia? Nantilah aku terangkan dalam episod-episod yang akan datang. So kita tengok dalam kelompok-kelompok makhluk yang 4 ni tadi. Kalau kita lihat dalam kelompok makhluk yang 4 ni kan, kita lihat siapakah yang ni? Siapakah yang disuruh menjadi khalifah? Kalau anda lihat tuan-tuan kan, yang Allah pilih untuk jadi khalifah adalah manusia. Kan? Manusia yang digunakan akal, digunakan naluri. Bukan gunung. Gunung tak nak kan, monyet tak nak tugas tu. Kan, harimau tak nak tugas tu, tetapi manusia. So kita merupakan khalifah kan, makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling sempurna daripada ciptaan Allah yang berada kat bumi, yang bertujuan untuk memakmurkannya, bukan untuk merosakkannya tuan-tuan. Tapi kalau kita tengok dewasa ini kan, yang merosakkan bumi ni ramai. Cuba tengok tu, habis semua galian-galian kan, habis semua pokok-pokok ditebang kan, hanya kerana kerakusan manusia kan, yang menyebabkan bumi ini dah kebelakangan ini kita nampak bencana-bencana yang berlaku. Betul tak tuan-tuan? Dan kalau kita lihat balik kan, dari segi makhluk ni kan, kita dapati apa tuan-tuan? Kita dapati yang hakikatnya semua makhluk-makhluk yang Allah cipta ni kan adalah makhluk-makhluk yang patuh kepada Allah, makhluk-makhluk yang beristighfar, makhluk-makhluk yang bertasbih kepada Allah. Semua makhluk-makhluk bertasbih kepada Allah kan. Matahari bertasbih, pokok bertasbih, semua beruk pun bertasbih kepada Allah hakikatnya. Itu yang benar-benarnya. So kalau kita lihat daripada ciptaan makhluk Allah ni kan, kita ambil lah ciptaan benda-benda yang manusia cipta. Katalah Allah cipta air. Daripada air tu kan, Allah juga cipta tembikai, dan Allah juga cipta tebu. Dari tebu tu jadinya gula. Daripada tembikai tu orang proses dijadikan air tembikai. Kan, mana yang sedap, air ke air tembikai? Pasti anda berkata air tembikai tu lagi sedap. Betul tak? Tapi hakikatnya mana yang lebih baik untuk manusia? Mana yang lebih baik untuk makhluk? Kalau kita lihat kan, air yang lebih baik untuk makhluk. Mana ada lembu minum air tembikai? Mana ada harimau minum air tembikai? Kalau air tembikai itu lebih baik tuan-tuan kan, dah lama hujan air tembikai tuan-tuan kan. Cuba fikir pasal air itu sendiri kan. Kalau Allah tidak cipta air tuan-tuan kan? Allah tidak cipta air, maka semua makhluk yang ada kat muka bumi ni akan mati. Tumbuh-tumbuhan akan mati, haiwan akan mati, manusia akan mati. Jadi kalau kita fikir balik air itu sendiri kan, kalau kita ikut ranking kan, air yang terbaik adalah air Zam-Zam pun dari Allah kan. Mata air yang tak pernah berhenti, yang mengalir daripada zaman dahulu kala hingga hari kiamat kan. Kalau kita tengok molekul dia, partikel-partikel dia ada bentuk molekul yang begitu cantik kan. Kenapa? Dalam bahan-bahan mineral yang ada di dalamnya kan. Itu cerita dia. Jadi itu air kan. Air pun dah, kalau kita lihat kan, ciptaan Allah yang terbaik air kan, bukan air tembikai, bukan air ketum dan sebagainya. Tapi kita lebih suka minum air ketum, kita lebih suka minum air tembikai, suka minum air arak dan sebagainya. Itu masalah dengan kita kan, kita tak faham sebenarnya kan. Dan kalau kita lihatlah penciptaan lain oleh manusia kan, semua datang daripada datang daripada Allah Ta'ala kan. Allah, kita cipta traffic light ke kan, kita cipta kereta kan, kereta daripada besi kan, yang ambil daripada logam besi yang Allah sediakan kat muka bumi kan. Kita assemble dia kan, ambil pokok getah jadikan tayar, ambil by product of minyak jadi plastik kan, jadilah sebuah kereta Ferrari. Tapi kita dah taksub pada dengan kereta tu kan. Sedangkan kereta tu tak lain tak bukan hanyalah ciptaan Allah, yang manusia cipta daripada ciptaan Allah kan. Rasanya Ferrari tu pun bertasbih kepada Allah. Bertasbih macam mana tuan-tuan? Dia juga tertakluk pada hukum hakam Allah. Maksudnya, kalau Allah kata wahai besi rosaklah kau, rosaklah ni. Wahai besi berkaratlah kau, dia tetap berkarat. Mana ada Ferrari tak berkarat? Lama-lama dia tetap berkarat. Betul tak? Sebab itu sifat dia kan. Jadi apa yang kita nak banggakan tuan-tuan? So dalam hal ni kan, kita lah makhluk yang paling mulia, kita lah makhluk yang paling tinggi kan, kita lah makhluk yang paling sempurna
Kan dalam hal ni kan, kenapa pula kita nak terpengaruh dengan taksub dengan kereta, taksub dengan handbag, taksub dengan jam mahal kan, taksub dengan macam-macam, taksub dengan game dan sebagainya. Tak perlulah kan, sebab semua-semua tu berada dekat bawah kita. Yang mana semua benda-benda ni FL akan terangkan susunan dia dan ibadah-ibadahnya dalam penceritaan video yang akan datang, insya-Allah. Kita jumpa lagi tuan-tuan puan, jangan lupa like dan subscribe, tekan butang loceng untuk dapatkan notification dalam video-video yang akan datang yang kami keluarkan. Kita jumpa lagi, jaga diri elakkan diri daripada COVID insya-Allah. Semoga anda sentiasa berada dalam lindungan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.